Ada kosek. Nak piang mana? Kepala kosek. Ada apa nak? Pas tak gerak ah. Tidur biar naik. La ilaha illallah. Kepala pula. Kepala apa? Kat tu tidur tak bangun. Nah. Ini tidur kon ni. Jadi gano ni. Kau bangun lagi, Pak? Bangun lagi? Kepala kon ni. Gerak ke? Oh, pengucuk mayat. Kon ni tidur kon ni. Remeh. Apa dia? La ilaha illallah. Duduk buat gapo dia tidur kon ni. Tengok rosak ke? Dia sama mana aku ni hire engkau. Kon ni tidur dah juga. Tak tahu itu kek pala. Kek pala sokmu. Nama apa? Piak. Apa piak kek pala ni? Kek pala sokmu. Wak nama tahu kek pala. Kelik duduk rumah oleh itu dah. Tayar esok. Koseng dengan piang. Tai piang dah mutu. Tak rumah lu. Alah cara dah. Tidur pun kon ni. Dia tak tidur kon ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Maka ini masuk di dalam israr juga. Masuk di dalam mengekali akan dosa. Atau mengekali di dalam maksiat juga. Iaitu dia tangguhkan taubat sehari lepas sehari. Dah demi sehari-sehari. Nak taubat hari ni, esok. Engkau tak ada bertaubat. Tu pun dinamakan israr. Dan berkata ia seorang yang berdosa selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Tak apa lepas sehari-sehari demi sehari-sehari
Maka dia katanya, selagi aku akan taubat. Hari ni kena buat dosa, biar puas hati dulu. Aku nak buat dosa habis-habis buat dulu. Biar hatiku puas buat dosa dulu, barulah aku nak bertaubat. Tu mana tu? Selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Dan taubat itu di dalam kekuasaan aku, tu dia. Taubat ni duduk dalam kuasa aku. Apabila aku nak taubat, aku bertaubat. Tak payah ni. Yang punya perasaan macam tu. Nah, orang buat maksiat macam tu. Orang buat maksiat, dia nak taubat tu sehari lepas sehari. Dia kata, selagi aku taubat lah, tak payah ni. Tak payah taubat ni. Pasal taubat ni lah kemampuan aku. Bila aku nak taubat pun boleh. Begitu pun masuk di dalam israr, masuk dalam mengekali akan dosa juga. Tu. Dan ubat yang ketiga ni, ubat menangguh akan taubat sehari lepas sehari. Ubat dia apa dia? Bahawa fikir ia seorang dan mengetahui ia seorang akan bahawasanya omor seorang tiada ada di dalam kekuasaannya seorang. Omor dia tu bukan duduk dalam kekuasaan kamu. Ada pun taubat dalam kuasaanmu, akan tetapi umur bukan duduk dalam kuasaan kamu. Kerana umur itu duduk dalam kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Nah, dan boleh jadi mati ia seorang dengan terkejut. Boleh jadi mati ia dengan terkejut. Bila tu? Sebelum ia seorang taubat. Sebelum dia bertaubat lagi, dia akan mati dengan terkejut. Boleh jadi begitu. Kemungkinan begitu. Orang duk tangguh-tangguhkan taubat tu, kemungkinannya mati dengan terkejut, dengan bahawasanya tak sempat nak bertaubat. Duduk minum, duduk makan, duduk berjalan, duduk buat apa-apa saja. Nah, ada masuk dalam klip, dalam video tu, duduk masak. Sedang masak dia, maka malaikat maut pun mari. Nah, masak sedang goreng ke bawang. Goreng. Sebentar saja ya, sekejap saja, kemudian mati. Senang ya buku mati ni. Ada buku nak hidup, itu payahnya. Tambahan lagi, jika sukar atas nyata seorang meninggalkan keinginan, meninggalkan keinginannya dengan seorang pada masa sekarang tu. Tambahan lagi, jika sukar atasnya tak seorang, sukar yakni susah dan payah. Kesukaran atasnya, sukar meninggalkan keinginan seorang pada masa sekarang. Nah, lebih-lebih lagi masa sekarang ni dia tak dapat dah, susah bagi dia nak tinggalkan perkara yang diingin oleh nafsu. Memang kesusahan benarlah dia. Macam mana di akhirat. Nah, yang pada masa yang akan datang lebih sukar ada. Nah, pada masa yang akan datang tu lebih sukar seorang daripada meninggal lagi. Nah, di atas dunia sekarang tu dunia lah. Pada masa sekarang tak boleh dah, payah dah nak tinggalkan keinginan. Tu pada masa akan datang, yakni pada akhirat, lebih sukar lebih payah seorang atas meninggalkan keinginannya. Dan jika adalah seorang menanti akan hari yang mudah atas seorang, dan jika adalah seorang menanti, yakni menunggu akan hari yang mudah atasnya seorang pada hari itu, yang mudah atasnya atas seorang, ataupun atas bertaubat pada hari itu melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan dia adalah bandingannya seperti seorang. Apa tu? Dan jika adalah seorang menanti
yakni menunggu akan hari yang mudah atas seorang, yang mudah atas seorang pada hari itu. Mudah apa? Mudah melawan nafsu seorang. Dia tunggu hari supaya mudah bagi dia, mudah lawankan nafsu dia. Dia tunggu. Maka iaitu tu hari yang belum dijadikan akan dia ke hari itu. Tu dia weh. Maka iaitu hari yang mudah atasnya pada hari itu, melawan atasnya tak seorang tu. Hari. Tu hari yang belum dijadikan akan dia ke hari. Kalulah kita nanti hari yang mudah, hari tidak ada payahan untuk melawankan nafsu kita tu, maka hari itu belum dijadikan lagi. Pasal apa? Kerana tidak ada yang mudah untuk melawankan nafsu kita, melainkan nafsu kita mau lawankan sendiri. Nafsu kita suka melawan. Kerana nafsu ni suka kesedapan, suka perkara yang diingin. Perkara yang tak sedap, perkara yang tak ingin, dia tak suka nafsu. Maka kemudahan di atas nak melawankan nafsu tu memang payah betul lah. Adalah bandingannya seperti seorang yang menghendaki ia seorang mencabut pohon kayu. Seorang ni dia kehendaki mencabutkan pohon kayu, dan lemah padahal lemah ia seorang daripada mencabut pohon kayu. Dia nak mencabut pohon kayu, akan tapi dia tak ada erai, tidak ada kekuatan pada mencabutkan pohon kayu. Pasal apa lemah tu? Pasal apa boleh kata lemah? Kerana kuat akar pohon kayu. Dia nak mencabutkan pohon kayu. Dia nak cabut pohon kayu, tapi dia lemah daripada mencabut pohon kayu. Pasal apa? Kerana akar dia tu sangat kuat. Lepas tu, maka menangguhkan ia. Itu menangguh. Maka menangguhkan ia seorang itu kepada tahun yang akan datang. Tak dapat nak cabut tahun ni. Kerana akar dia tu kuat sangat tu. Tunggu kita tercabut tahun depan pula. Dan mengetahui ia seorang itu akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar. Dalam hal dia tunggu tu, dia tahu bahawa sepokok tu akan bertambah besar. Akal pun bertambah kuat. Dan bertambah kuat akarnya akan bagi pohon kayu. Dan ia bertambah tua tu, dan ia pohon kayu tu, ataupun dan ia seorang itu bertambah tua dan lemah. Dia pun makin hari makin tua, makin hari makin tua, dan pula kelemahan pun datang mari kat dia. Dan yang demikian itu. Dan demikian itu, demikian misal. Demikian misal itu sehabis-habis jahil. Mana misal? Seperti itu. Ataupun dan demikian itu, demikian bandingan. Bandingan orang yang menangguhkan taubat. Dan yang demikian itu, demikian bandingan. Orang yang hendak mencabut pohon kayu, dia tidak ada kekuatan, dia tunggu cabut tahun depan pula. Sampai tahun depan, dia tunggu pula tahun akan datang pula. Maka pokok kayu tu dia dah tahu kata makin hari makin besar, akar pun makin kuat. Begitu juga orang yang menangguhkan taubat pada Allah SWT, nanti taubat tahun depan lah. Dia tahu bahawa taubat ni apabila tak bertaubat, lagi akan datang dia makin hari makin besar. Makin besar, dan dia sendiri pun makin hari makin tua. Makin hari makin tua dia, bukan makin gagah, makin tak erak, makin ada kelemahan. Lalu tu tak payahlah kita tunggu nanti mudah dahulu, nanti ada kesenangan dahulu baru nak taubat. Tak payah tunggulah. Pakai taubat selalu senang.
Taubat begitulah, senang. Apabila berlaku kejahatan, selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita berlakukan pula, kita taubat pula. Nah, rajin berlaku dosa, maka rajinkanlah bertaubat. Yang keempat, bahawa menjanjikan ia seorang akan diri seorang dengan kemudahan Allah Ta'ala. Tu. Nah, bahawa menjanjikan ia seorang akan diri seorang dengan kemurahan Allah Ta'ala yang berjanji. Nah, berjanji kemurahan Allah dan maaf Allah. Tu dia. Dia berjanji Allah Ta'ala ada sifat rahmat. Rahmat Allah luah pada marah lagi. Allah Ta'ala sentiasa ampun pada hamba dia. Walaupun hamba dia macam mana sekalipun, Allah Ta'ala akan ampun. Dia ingat begitu. Dia berjanjikan diri dia dengan kemurahan Allah, dengan rahmat Allah dan dengan maaf Allah. Nah, itu pun ialah juga masuk dalam israr, masuk dalam mengekali di atas maksiat. Dan ini apa? Menjanji akan diri dengan kemurahan Allah dan maaf Allah tu. Sehabis-habis bodoh. Tak ada dah. Hak yang paling bodoh sekali macam tu lah. Dia tak taubat kerana dia harap rahmat Allah Ta'ala. Dia harap ke maaf Allah Ta'ala, padahal dia tak bertaubat. Maka ini sehabis-habis bodoh. Bahlul. Satu lagi panggil bahlul. Orang bahlul tak tahu dia nak taubat bila masa. Sekaan dia Allah Ta'ala sifat murahmat, sifat keampunan. Dia tak pernah taubat pada Allah. Pasal apa? Kerana harap ia seorang akan kelepasan. Sebab apakah kata ini sehabis-habis bodoh? Kerana apakah kata ini sehabis-habis bodoh? Kerana harap ia seorang akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia seorang akan jalannya. Tu. Akan jalan taubat tak ada. Dia harap akan kelepasan, tapi dia tak ada menjalani akan jalannya jalan kelepasan. Gitu. Nah, pada ketika tiada menjalani ia seorang akan jalannya jalan kelepasan. Apa jalan kelepasan? Iaitu bertaubat. Dia harap kelepasan, tapi dia tak bertaubat pada Allah. Harap kelepasan, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Harap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tapi dia tak pernah taubat pada Allah. Tu mana sehabis-habis bodoh orang ni. Dan timakian yang dimakian itu tiada biasa. Tiada bisa. Tiada biasa. Biasa. Tiada biasa. Dan yang dimakian itu dimakian harap akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalan kelepasan. Harap kelepasan akan tapi tak ada menjalani jalan kelepasan. Apa? Iaitu taubat. Tiada besok tu. Tu pasal apa? Tiada besok. Seperti tiada besok berlayar perahu pada daratan. Tak biasa berlaku macam tu. Tiada besok mana tiada pernah berlaku. Semacam tiada biasa berlayar, tiada pernah berlayar perahu pada daratan. Perahu ni berlayar sungguh, akan tapi dia berlayar dalam air. Atas darat dia tak berlayar. Gitu. Tu bandingnya dia je. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu man dana nafsahu. Tu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu manittaba'a nafsahu. Man atba'a, bukan ittaba'a, man atba'a nafsahu hawahu
wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Tu. Artinya bermula orang yang berakal. Al-Qayyisu orang berakal, yakni orang cerdik. Mereka yang menghisap ia, yang mengkira ia dan menghinakan ia mereka, dan mengerasi ia mereka akan diri mereka. Tu orang cerdik. Orang dapat mengerasikan diri, dapat menahankan diri. Tu orang cerdik. Artinya menjadikan ia orang berakal ni akan diri orang berakal mengikut perintah Tuhannya, Tuhan orang yang berakal. Nah, menjadikan diri dia tu mengikut perintah Tuhan. Nah, dia mengikut perintah Tuhannya, tu berakal. Dan beramal ia orang berakal bagi barang yang kemudian daripada mati. Hayalah, tu orang cerdik. Tu dia orang yang mengikut perintah Tuhan. Dan beramal ia orang berakal bagi barang yang kemudian pada mati. Perkara yang diamalkan selepas pada mati, itulah orang berakal. Nah, itu hak Nabi bagi tahu. Adapun hak kita ada orang berakal, orang cerdik, orang bijak. Boleh jadi rais, boleh jadi kementeri, boleh jadi tu jadi ni, tu berakal tak? Tapi berakal yang dikatakan oleh Nabi dah, orang dapat mengkawalkan diri dia untuk menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengikut perintah Allah. Itu orang berakal. Tu orang cerdik dan beramal akan perkara yang kemudian pada mati. Sahabat Nabi ni masalah dunia memang dia tu jahil benar. Masalah dunia je jahil benar. Tapi masalah akhirat ni memang dia alim terus. Alim masalah akhirat lebih pada masalah dunia. Tu mereka. Itu kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nabi betul macam tu. Nabi tak betulkan sahabat ni untuk pandaian ilmu dunia. Tak ada. Tak ada pernah Nabi ajar ilmu dunia. Ni. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir ia orang pada segala pekerjaan. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir ia orang pada segala pekerjaan tu, mereka yang perikutkan ia mereka akan diri mereka. Apakah diri? Akan keinginan tu. Memperikutkan diri dia akan keinginan. Tu maf'ul yang kedua. Itu orang yang lemah, mana orang yang bodoh. Cerdik lawan dengan bodoh. Orang yang bodoh, dia menjadikan diri dia ikutkan keinginan nafsu dia. Apa nafsu dia suka, dia buat macam tu. Maka kita cek diri kita. Masuk dalam orang berakal ke, masuk orang cerdik ke, orang bodoh. Kebanyakan orang kita bodoh. Kalau benar hak agama lah payah nak ikut. Kalau benar hak dunia mudah, senang ya ikut, macam turun tu bukit. Hak agama ni bagi tahu-tahu, lepas tahu bagi tahu-tahu, lepas royak, duk bodoh situ. Tu kalau bab agama. Kalau masalah selepas pada mati. Lepas bagi tahu lepas tahu, nasihat, duk bodoh situ. Orang nasihat hari Jumaat ni hingga perkara hak tular ada nasihat, tapi masih bodoh gitu. Ni orang kita banyak bodoh. Banyak bodoh orang kita ni. Tak ada orang cerdik. Siapa dalam pondok ni pun ada banyak bodoh. Dia ikut hawa nafsu dia. Dalam pondok dah tu. Dalam kampung teruk lagi. Tu dah. Maka tiada menegah ia seorang akan diri.
daripada yang diharamkan tu. Maka tiada menegah yang seorang akan dia ini akan dirinya diri seorang tiada menegah daripada yang diharamkan. Dia tak nak tegah, tak nak larang benda-benda yang haram. Dan mencita-cita ia seorang itu atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Hari-hari duk angan-angan, tak ada lah masalah lain. Duk angan-angan gitu. Nah, dan mencita-cita ia seorang atas Allah Ta'ala ni akan segala angan-angan. Angan nak tu, angan nak ni, buat tak? Kalau boleh orang kaya. Kalau boleh orang kaya. Kalau. Sedaplah. Kalau ada mutu kereta hak baru. Nah, dia tu mutu garik, tak ada sebutir. Angan saja je. Kalau boleh tu, kalau boleh ni. Tu angan ke panggil. Kesut tak ada sekarang. Maka serta taksirnya seorang pada mengerjakan taat. Dalam mengerjakan taat tu pun ada taksir, ada salah. Dan serta mengikutnya seorang akan keinginan. Tiada ia seorang bersedia, dan tiada ia seorang taubat. Kehidupan pada dunia ni buat macam mana biar sedap dah dunia. Nak buat macam mana biar aku ni ikut segala apa diingin oleh nafsu. Duduk hari-hari macam tu lah kita. Sampai Allah Ta'ala hantar khawik datang kat tempat kita ni. Datang khawik, dia masih ada kira lagi nak bersedap-sedap. Nak bersedap-sedap masih ada lagi tu. Nak buat tu, buat ni. Kadang-kadang dalam hal itu pun ada lakukan maksiat, ada deraka pada Allah SWT. Banyak lagi. Allah Ta'ala hantar benda tu mari dah. Manusia ni suka ikut keinginan dia tu lah. Apabila pihak kerajaan tersengkat, PKP panggil. PKP mana kata lockdown. Lockdown tu gagal. Baru tetap kat rumah. Padahalnya Allah dan Rasul suruh kamu tetap dah kat rumah. Macam Nabi Daud AS tak pernah pergi kat tu, tak pernah pergi kat ni. Tengok orang sengkau kata dia tu orang sakit. Bel-bel lagi kita belajar ni mesti tetap. Kalau hati macam dalam kayu tu, hari ni naik, hari ni dok. Hari waktu ni kita naik, waktu ni kita dok. Kalau ikut kita tu memangnya tak akan dapatlah ilmu tu. Berakhir sakit kepala lah. Tu nak kelik di rumah. Kena royak dia. Tidur, tak ada seorang ngorek tidur dah. Kerana terlalu sehari dia buat gapo. Kelik di rumah. Mengoyak dia ni. Klik rumah. Tu. Lopเลย.ไม่ต้องแรงมากลอกเลยอย่าให้นี่ลบได้แล้วลบได้เราบ่ให้ลบมันเข้ามารีsemula. Oyak dia. Pi oyak ni. Mung oyak dia. Klik di rumah lah. Ni. Nak berbicara tu. Covid duk datang. Dia dah buat hero dalam pondok. Balik rumah. Oyak dia. Hei, พรุ่งนี้ให้เขามารับเลยไปเลย Membuat dah. Berkelik dah. Ni, bila kita berasa nak mengaji, kita mari. Mainlah tu tak sah, tak amuh dah. Kepala tak agak. Ni, duk fikir hak tulah tak sah dah. Dia ingat baik dah. Tu dia weh. Nak buat macam tu dah. Tak jadi dah. Kalau kita buat mudah-mudah gitu, jakit hak lain pula. Ni seorang ni sakit kepala, tahu tak? Orang kena sakit lutut pula. Tu. Sakit tu sakit ni. Sakit butir pula gigi. Kerana sakit butir. Tak ada apa ni. Tak ada mengaji. Ini klik ubat. Ni, klik ubat lu. Klik ubat lu. Pasal mengatuk sangat klik tidur rumah. Waktu mari semula. Pasal nak mengaji bila mari. Buat macam itu. Aku nak buat mudah-mudah lah ni. Tu dia. Main mula-mula itu jakit hak lain, jakit. Ni, jakit hak lain. TikTok lebih dah Covid lagi. Penyakit ni lebih pada Covid. Nama seorang ni sakit kepala, orang ni pula. Dia kata tak ada mana. Tahu. Lagi di rumah. Lopเลย. Minta like mak lopเลย. Nah, พรุ่งนี้ lop เลย Pergi ke hantar dia, pakak dua orang tu ke hantar. Mungkin hantar dia tik. Hingga ke kepala ke hantar dia. Tu. Nah, buat macam tu senang. Tak sakit kepala dah. Nak belajar bila? Datang. Kita bukan hamba, kita suruh dia
balik tu. Rehat biar jadi sepenuh. Lepas tu kamu datang semula, belajar pula. Tu dia. Kalau tidak duduk begitu, tak jadi kerja. Tu. Tu dia nah. Dan tiada ia taubat, bahkan mencita-cita ia ya seorang atas Allah Ta'ala, mencita akan ampunnya Allah dan maafnya Allah. Dia tak pernah taubat pada Allah, tak pernah mengaku salah pada Allah SWT. Hanya dia harap ke Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, harap ke ampunan Allah SWT tu ya. Dan harap pula akan masuk syurga tu. Allah pada kata atas akan ke hapunnya tu. Bahkan mencita-cita ia ya seorang atas Allah Ta'ala itu, cita-cita akan masuk syurga. Ni orang kata apa, syurga kan tua untuk buat kan. Tu. Nah, kalau cakap kasar kat sini, apa syurga hak pok buat ana. Tu cakap kasar kat sini. Boleh kamu nak masuk senang-senang tu. Ambo. Tu nak masuk syurga buat mudah-mudah. Tak pernah taubat pada Allah, tak pernah ibadat pada Allah, masuk mudah-mudah. Buat apa syurga hak pak membuat? Masalah tu cakap kasar kan ni. Tu. Dan akan masuk syurga serta mengekalkan ia ya seorang itu atas maksiat. Dia cerita ke ampunan Allah, dia cerita kemaafan Allah, dia cerita dia nak masuk syurga, akan tetapi masih nak buat maksiat tak berhenti-berhenti. Tak habis-habis maksiat dia kerjakan. Al-ilmu nurullah, ilmu cahaya Allah. Maka apabila kita kerjakan maksiat, main berjudi, berjudi, bercuri, buat apa itu ini maksiat-maksiat tu, maka Allah Ta'ala akan buang sikit demi sikit ilmu yang ada pada kita. Dan meninggalkan dia seorang itu akan taubat. Dia mengekali maksiat dan dia tak nak bertaubat. Tapi dia cerita masuk syurga, cerita kemaafan Allah. Maka orang ni sehabis-habis bodoh lah orang ni. Dan berkata Sa'id bin Jubair, dan berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, bermula kelalaian dengan Allah bahawa berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat. Bermula kelalaian dengan Allah. Orang lalai dengan Allah ni bahawa berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat. Itu dia. Itu kelalaian dengan Allah. Orang yang lalai dengan Allah, dia berpanjangan oleh seorang lelaki pada mengerjakan maksiat. Jadi maksiat ni sebagai adat bagi dia. Seperti minum mabuk ketong, tidak semayang, kalau puasa puasa tak puasa. Jadi adat bagi dia ni deraka ke Allah SWT. Itu bermakna orang berpanjangan dalam mengerjakan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jangan macam itulah. Kita rajin buat maksiat, rajin istighfar pada Allah. Sebab tu orang maksiat banyak. Zikir pagi-pagi nak tak zikir. Cuba kamu perhati pagi-pagi. Orang astaghfirullah innallahu rahim. Mengatuk semua. Tak ada hari tak mengatuk. Hari tak mengatuk bila? Wallahu a'lam. Nasi ni. Hak tu dia tak mengatuk. Lepas tu berkata astaghfirullah, Allah sallallahu alaihi Muhammad, selawat pula itu ini. Tahlil la ilaha illallah la ilaha. Cuba perhati kan, tu. Buat kita ni tak nak perhati orang lain. Kalau kat kampung tu bunyi kata orang subhanallah, berat lagi. Macam lah tu. Orang tu berdosa banyak. Mudah yang kita nak tahu. Kenapa? Orang selalu berdosa, dia tak nak berzikir. Allah nak bergerak mulut dia ni. Duduk majlis zikir pun dia tak nak berzikir. Mulut dia nak kata subhanallah, subhanallah dah. Pekugo kat dia. Kugo lah makanan keladi. Tu orang banyak maksiat. Cuba cek masing-masing kita cek. Apabila kita melalui malas zikir kita lalu malas, tak nak gerak mulut kita ni. Beritahukanlah bahawa kita dosa banyak.
Nah, kita banding masa cuti, masa buka. Masa buka pondok, alhamdulillah, suka kita buat masa mengaji, puasa suka, zikir, puasa suka. Tu pun tempat mengaji duk malas lagi tu zikir tu. Balik kubur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tanya, "Hei, Tok Imam, siapa dia mati?" Dah. Roh manusia tu mati. Tuan tak ada mati ni. Nah, roh zikir tu mati. Kenapa? Tak ada zikir balik rumah. Lepas sembahyang tu selalu dah tu keluar dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puh, berat lagi. Imam masjid tu dah subhanallah, subhanallah dah. Mari buat kelompok baru pula yang kata tak boleh zikir lepas sembahyang, bid'ah. Berdoa bid'ah, habislah. Baca Yasin tak boleh, bid'ah. Habis. Orang dah malas dah. Kira yang kata bid'ah. Habis ya. Habis cara panggil. Mengaji apa macam tu? Mana? Orang mengaji masih dekat dengan Allah, ibadat pada Allah. Mengaji hari makin hari makin jauh dengan Allah. Mengaji tiap hari tapi ibadat jauh dengan Allah. Hari-hari tak ada. Nah, siapa orang zikir lepas sembahyang kata bid'ah juga. Doa lepas sembahyang bid'ah juga, masya-Allah. Tengoknya. Belajar apa lagu tu? Orang tak belajar macam tu. Orang belajar untuk meninggikan agama, bukan menjatuhkan agama. Maka agama kita ni ditinggikan dengan ibadat. Ditinggikan dengan ibadat. Kalau dalam kampung kita tu 100% orang sembahyang masjid. Tu ketinggian agama. Kalau dalam kampung kita tu hak pergi sembahyangnya imam khatib Bilal. Atau adalah 10 orang kampung. Orang ada 500-600 orang dalam kampung. Tapi ada datang jemaah 20 orang, boleh datang jemaah 20 orang, maka tu itu tak dinama ketinggian agama. Faham gitu. Kita tengok sejarah masa-masa sahabat, masa tabi'in, sembahyang mereka di masjid penuh 100%. Sembahyang jemaah macam sembahyang Jumaat. Sembahyang jemaah macam sembahyang Jumaat. Nah, maka selepas dah sembahyang tidak ada siapa pun yang keluar masjid dengan bersegera. Semua duduk kat masjid. Sehingga ada satu orang daripada kalangan sahabat tu selalu lepas sembahyang dia keluar. Lepas sembahyang keluar. Maksudnya tak sempat nak zikir, tak sempat nak buat apa-apa pun. Maka Rasulullah tanya pada sahabat lain, siapa yang keluar? Hingga tak sempat nak berzikir, nak apa, nak berdoa, tak apa ni. Macam orang munafik orang ni. Kena tegur dah. Lepas sembahyang, puh. Rasulullah tegur. Rasulullah tegur dia. Nah, tegur orang tu. Macam orang munafik yang ni. Tak sempat nak berdoa, tak sempat nak berzikir. Apa sembahyang macam tu ni? Maka datang sekarang ada macam. Lepas sembahyang, tak ada berzikir, tak ada berdoa, ada masa sekarang ni. Ni. Nah, ada dah. Tu. Bahkan, dia kata pula orang yang berdoa, berzikir lepas sembahyang, bid'ah. Tak ada apa lah. Kau sehari kau habis ilmu. Kau sehari kau habis ilmu. Tu. Padahal Allah Ta'ala firman dan Nabi kita, fa iza faragta, maka apa selesailah oleh engkau ya Muhammad, fansab, maka berpenatlah oleh engkau dengan berdoa. Allah Ta'ala perintah Nabi kita suruh berdoa lepas dah sembahyang. Mari sekarang ni bid'ah. Doa lepas sembahyang. Habis dah lah. Tu. Ingat baik tu nah. Tu orang yang kelalaian dengan Allah dengan tidak bertaubat, bahawa berpanjangan oleh seorang lelaki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita dia seorang lelaki itu atas Allah akan ampun. Dia buat maksiat selalu buat. Selalu buat maksiat tak habis-habis. Tapi dia cita-cita Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allah Ta'ala ampun aku dengan Allah Ta'ala rapat sangat yo. Dia cita-cita begitu. Ni setengah daripada orang yang lalai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketahui olehmu, mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, mengetahui apa? Bahawasanya dosa yang kecil itu jadi besar, ia dosa kecil.
dengan beberapa sebab. Asalnya dosa itu kecil saja. Nah, tapi dia akan jadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama, ini sebab yang pertama, bahawa membilang kecil ia seorang akan dia akan dosa. Dia bilang halus, bilang kecil kan dosa tu. Asal dosa kecil ya. Allah, dapat dosa kecil ya. Lah, dosa kecil. Tak ada mai aku ni. Kalau cakap dosa kecil, tak ada mai aku. Kalau kata biasa yo ni. Aku kan dosa tak ada bahasa gapo. Sikit-sikit gini pada cukup dengan kita ambil wuduk ya. Kita ambil wuduk, Allah lah ampun lah dosa kecil gini. Dosa kecil iya. Tu. Ya lah tu. Asal kecil, maka dari segi kita bilang kecil dah jadi besar. Kerana dosa ni kecil-kecil pun, tapi kalau tilik dengan seksa Allah SWT, tidak ada yang kecil. Dosa kecil, tapi balasan Allah tak ada kecil. Sekecil-kecil balasan Allah, pakai kasut tapak kaki, otak ni gelegok. Tu, sekecil-kecil seksa api neraka. Dosa kecil ya, kita dosa kecil ya ni. Tapi sekecil-kecil seksa api neraka, pakai kasut di dalam daripada api neraka, pakai kat bawah, otak ni gelegok, geluk. Lepas tu kecil macam tu. Tak ada kecil dosa. Tu. Bunyi dosa kecil, tapi di sebuah seksa Allah Ta'ala besar. Bukan kecil. Sebab tu dosa kecil, jangan bilang kata kecil. Tu. Dan menghinakan ia seorang akan dosa kecil. Buat main-main dengan dosa kecil. Ni lepas lutut duk luar. Kalau orang perempuan pula tu lepas aurat rambut keluar kat luar. Pakai kelubung pun, pakai tudung pun buka tekak ni. Tak tutup habis dia. Kita awak apa dosa kecil ya. Dosa kecil. Duk bilangkan dosa kecil, menghinakan dosa kecil, maka ingatlah dosa itu akan jadi besar. Dan pula maka tiada perdahuli ia seorang akan dia akan dosa kecil. Tak ada perdahuli, tak ada amat-amati, dosa kecil kan. Dan tiada duka cita ia seorang dengan sababnya. Sabab dosa kecil tadi. Sebab dosa kecil itu dia tak rasa juga cita sikit abuk. Maka sekarang lo ni dosa kecil gapo kita tak rasa kata dosa, iaitu tilik akan perempuan yang ajnabiyah. Kita tilik perempuan ajnabiyah ya tu dosa kecil mudah ya. Tu. Hak ni hak payah nak tinggal sekali dunia sekarang ni. Kita pergi beli kat perempuan. Kena ada perempuan. Semua perempuan. Yang jual tu perempuan. Selalu kita kena dosa-dosa kecil. Dosa kecil tu memang kena di atas kita. Maka di segi kita kena dosa kecil, jangan kita bilang bahasakan kecil. Selalu kita istighfar pada Allah SWT. Yang kedua. Sebab yang kedua, sukacita ia seorang. Sukacita seorang dengan dosa kecil. Kalau bahasa sini tak ada karik mana. Suka buat dosa kecil. Tak ada rasa besar. Tak ada perasaan kata dosa ni besar. Masa dia buat dosa tu saya suka. Kawan baik dengan Tuhan. Kawan tak kawan. Dan bermegah-megah ia seorang dengan dia dosa kecil dan dengan mengerjakan dosa kecil. Tiap-tiap kali dia buat dosa, dia rasa kerabai, rasa megah. Dia buat dosa kecil itu. Yang ketiga, ingat ni sebab jadi dosa besar. Sebab tu kita pakai pakaian tutupkan aurat. Jangan buka aurat buat hero main bola. Kita main bola sentiasa aku bola biasa ya, pakai luar pendek ya tu. Kalau panjang nak lari macam mana tu? Tak pakai luar panjang. Masalahnya pakai luar pendek nampak lutut. Dosa kecil. Nampak pusat dosa kecil. Maka dia buat bermain-main, bermegah-megah buka aurat dosa kecil tu.
Itu walaupun kecil, tapi dengan perasaan kita macam tu jadi dosa besar. Perlu pada taubat. Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia seorang dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Tu atas dosa kecil. Bermudah-mudah buat main-main. Nah, buat mudah-mudah dengan menutupi Allah Ta'ala atas dosa kecil. Tak rasa tak karik mana dengan Allah. Dan menyangka ia seorang akan bahawasanya kerana mulianya seorang pada sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun dosa aku. Aku orang alim. Aku ustaz. Aku doktor. Aku tuan guru ni. Nah, aku baik dengan Tuhan. Dosa gini Tuhan tak kira dengan aku. Pasal aku duk mengajar hari-hari. Hari-hari aku mengajar. Hari-hari aku dakwah. Dosa macam ni beres dengan aku dengan Tuhan. Dia suka macam tu. Kerana dia kata aul ulama warasatul anbiya. Alim ulama, orang makan pusaka Nabi. Aku ustaz. Allah Ta'ala tak ambil salah dengan aku. Dia berasa kata mulia gitu. Ya dah tu. Tu dosa besar tu. Nah, orang kita ni kalau orang biasa buat dosa kecil, marah benar. Oh, dia ni tak gamuk sungguh. Laki perempuan duduk sekali gitu, duduk buah sekali, teruk. Tapi kalau babo cakap tak apa. Ni babo tuan guru kalau duduk sekali dengan perempuan tak apa. Nah, duduk sekadar berhajat tak apa, ada kerja. Ni tu bukan ada kerja, dah lajak pada kerja lagi. Tu bahaya tu. Itu dosa kecil dibilang buat mudah-mudah gitu ya, akhir sekali jadi dosa besar. Dia cakap pula kata dia ni, aku mulia di sisi Allah. Aku jadi waris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, bukan mudah-mudah aku dapat syahadah ni. Syahadah warisan Rasulullah ni. Kamu tak boleh sungguh. Ya dah tu. Ingat baik dia tertipu dengan syaitan. Ingat baik, syaitan lebih aling pada malaikat lagi. Tu syaitan asal masa dalam syurga nama Azazil, dia jadi guru malaikat. Ibadat dia 120,000 tahun. Ibadat duk mengajar dalam syurga 40,000 tahun. Akhir sekali habis licing tak tinggal sekarang. Masa kedai masa mulia di sisi Allah ialah dah tu. Dan tiada mengetahui ia seorang akan bahawasanya ia seorang dimurkai Allah Ta'ala. Dia tak tahu. Kata Allah Ta'ala murka kat dia. Dia kata aku mulia di sisi Allah. Allah Ta'ala tak murka dia. Dia tak tahu tak Allah murka. Inilah takut orang ni. Nah, tu sebab tu ada kaedah satu, kaedah tasawuf. Nah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang buat baik kebajikan ni nah, tapi kejahatan bagi orang mendamping ke diri pada Allah SWT. Macam kita katanya duduk pasar malam, duduk kedai kopi, bagi orang biasa gitu tak apa kebaikan bagi dia. Dia kata dalam kita duduk kedai kopi dapat bersemang, dapat berhubung silaturahim, dapat hubung adik-beradik. Nah, tapi bagi orang mendamping daripada Allah dikatakan kejahatan. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang yang mendamping diri pada Allah, orang ni tak boleh nak pergi buat sedap-sedap di kedai kopi, tak boleh. Bagi orang lain tu makruh, bagi dia tu haram. Tengok hukum tak sama tu. Hukum tak sama tu. Kerana pangkat tu dia. Bukan tak kawan ni, amal ni dekat dengan Allah. Nah, buat apa-apa tak apalah, Allah tak ampun kawan. Tak gitu tu. Dan yang keempat, bahawa mengerjakan ia seorang akan dia ke dosa kecil dengan terang-terangan, nyata-nyata buat. Orang nusuk sikit kau dan buat kau. Dengan terang-terangan. Dan menzahirkan ia seorang akan dia ke dosa kecil. Nah, kalau bakal keluar, lepas lutut kat luar. Kalau tak pakai baju, nampak pusat. Terang-terang depan orang nampak. Ya tu. Tu dah menyebut ia seorang
akan dia akan dosa kecil. Menyebut kemudian daripada mengereja ia seorang akan dikena dosa kecil selepas dia buat. Tak apalah, sikit-sikit. Sikit-sikit saja, werung saja. Tak payah-payah. Werung dah. Kalau lurus sini panggil werung. Kalau lurus kata biasa ni. Ni aurat ni biasa. Pemuda dewasa gini. Takkan untuk semua orang tua-tua je kata. Tu. Ni menyebutkan dia kamar dia kerjakan dia ia seorang kan dia kena dosa kecil. Selepas dia kerja dia sebut pula. Maka ini dosa kecil dia tahu. Tapi dia bilang mudah-mudah. Dia bilang tak payah mana. Panggil luar sini panggil tak karik mana. Tak karik dengan dosa kecil. Jagakan baik. Kita ilmu tak perlu banyak. Ilmu sikit tak apa. Akan tetapi biarkan kita dapat amal dengan ilmu kita tu. Biar ada gitu. Hak tak senya, hak tak ada naknya, ilmu kita banyak akan tetapi tak dapat beramal dengan ilmu hak ada. Itu tak ada guna. Tak ada guna ilmu kita tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati mu'afan illal mujahirina. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah hamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.